Kajian kes sejarah, tajuk Perkembangan Nasionalisme di Indonesia. Pernyataan masalah, perkembangan idea nasionalisme di Barat telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara, termasuklah di Indonesia. Bincangkan. Jelaskan konsep nasionalisme. Jelaskan latar belakang nasionalisme di Indonesia. Bagaimanakah tokoh perjuangan nasionalisme memperjuangkan nasionalisme di Indonesia? Apakah iktibar-iktibar yang diperolehi daripada perjuangan tokoh perjuangan nasionalisme di Indonesia? Objektif, saya dapat mengetahui dan memahami konsep nasionalisme. Saya dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang latar belakang nasionalisme di Indonesia. Saya dapat meningkatkan pengetahuan tentang tokoh perjuangan nasionalisme yang memperjuangkan nasionalisme di Indonesia. Saya dapat mempelajari iktibar-iktibar yang diperolehi daripada perjuangan tokoh perjuangan nasionalisme di Indonesia. Saya dapat memupuk semangat kerjasama dengan ahli kumpulan sewaktu mendapatkan maklumat tentang tokoh perjuangan nasionalisme di Indonesia dan menyemarakkan semangat patriotisme. Kaedah kajian. Antara kaedah kajian yang saya gunakan ialah temu bual, internet, buku teks, dan pemerhatian. Laporan kajian. Jelaskan konsep nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Nasionalisme berasal dari perkataan nation dan naiti yang bererti bangsa. Seterusnya, terdapat beberapa orang tokoh dan sejarawan telah memberikan tafsiran berkaitan dengan nasionalisme mengikut pandangan mereka. Antaranya, Hans Kuo mengatakan nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Jelaskan latar belakang nasionalisme di Indonesia. Pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan SHTV pada tahun 1816. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa mula diamalkan. Governor-Jeneral J.B. Vanshurst, pemerintah Hindia Belanda memperpanjang tempoh penjajahan mereka. Nasionalisme di Indonesia mula berkembang terutama setelah munculnya pelbagai organisasi gerakan. Organisasi ini menyedarkan masyarakat Indonesia tentang penderitaan dan kemiskinan serta penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Faktor nasionalisme di Indonesia antaranya ialah kesan pengembangan kuasa penjajah Barat, kesan pendidikan Barat, dan pengaruh perkembangan pendidikan Islam. Sesungguhnya penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah Barat telah meningkatkan kesedaran terhadap rakyat Indonesia. Bagaimanakah tokoh perjuangan nasionalisme memperjuangkan nasionalisme di Indonesia? Gerakan nasionalisme di Indonesia pada awalnya memberi tumpuan terhadap isu-isu pendidikan. Raden Ajeng Kartini merupakan nasionalis yang berusaha memajukan dan memperbaiki pendidikan kaum wanita. Di samping itu, karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang dan penulisan seorang putri Jawa, Letters of a Japanese Princess, telah berjaya menyedarkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan oleh penjajah Belanda. Kesannya, pada tahun 1908, Budi Utomo telah ditubuhkan oleh Dr. Wahadin Sudiro Usada. Budi Utomo bertujuan untuk mengembangkan pendidikan Barat, memajukan kebudayaan dan ekonomi rakyat Indonesia, serta merupakan parti nasionalis yang pertama di Indonesia. Seterusnya, kemunculan pertubuhan Muhammadiyah yang ditubuhkan oleh Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Muhammadiyah ditubuhkan untuk menyebarkan ajaran Islam yang sebenar dan menghindari ancaman sekularisme Barat dan agama Kristian. Sarekat Islam yang ditubuhkan pada tahun 1912 oleh Omar Said Tjoko Aminoto. Sarekat Islam merupakan pertubuhan sederhana yang memperjuangkan kepentingan agama Islam dan kemajuan sosioekonomi rakyat Indonesia.
Pemimpin-pemimpin komunis yang tersingkir daripada Tarekat Islam kemudiannya telah menubuhkan Parti Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920. Matlamat PKI adalah untuk menubuhkan sebuah kerajaan komunis Indonesia dengan cara revolusi. Sekali lagi, Belanda mengharamkan PKI dan menangkap pemimpin-pemimpinnya. Parti Nasional Indonesia telah ditubuhkan oleh Soekarno pada tahun 1927. PNI bermatlamat untuk mencapai kemerdekaan melalui penyatuan parti-parti politik dengan cara tidak bekerjasama dengan kerajaan Belanda. PNI menjadi parti politik yang paling berpengaruh kerana ketokohan Soekarno yang bijak berpidato. Belanda yang merasa terancam telah bertindak menangkap Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir serta mengharamkan PNI. Pada tahun 1939, 8 buah pertubuhan nasionalis telah berjaya disatukan untuk membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI bermatlamat menyatupadukan rakyat Indonesia untuk menentukan nasib negara sendiri melalui pembentukan parlimen yang dipilih secara demokrasi. Hasrat GAPI tidak terlaksana kerana tercetusnya Perang Dunia Kedua. Apakah iktibar-iktibar yang diperolehi daripada perjuangan tokoh perjuangan nasionalisme di Indonesia? Pemimpin seharusnya berwaspada dengan tipu hela negara luar terhadap negara kita. Kita haruslah bijak menggunakan sumber negara yang ada untuk kemajuan negara sendiri daripada membiarkannya dieksploitasi oleh pelabur luar. Kita juga mestilah mengambil iktibar daripada peristiwa imperialisme tersebut dengan mengukuhkan perpaduan dalam negara. Rumusan, konklusinya, sebagai generasi selepas merdeka, kita seharusnya menghargai perjuangan nasionalis silam. Selain itu, generasi muda perlulah mempunyai jati diri yang tinggi agar tidak mudah dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Di samping itu, kita seharusnya bersungguh-sungguh dan tidak berputus asa dalam memperjuangkan tanah air sendiri bagi meraih kebebasan yang dimaukan. Seterusnya, mempraktikkan amalan memikirkan kepentingan bersama dalam membuat sebarang keputusan dapat mengelakkan masalah dan persengketaan. Sebagai warga negara Malaysia, kita mestilah saling menghormati dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Sesungguhnya, harapan tertinggi agar rakyat dapat mengekalkan perpaduan kaum dan mengutamakan nilai perpaduan dalam setiap agenda kemasyarakatan demi menjamin keharmonian masyarakat dan negara.